Ya, kenapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Okey. Mana lain ni? Haji Lali? Mana seorang? You seorang je, lain tak ada? Okey. Amy? Okey. Today we discuss VO. So before we start for the VO, Jerome, is there any issue on your payments? Jerome, can you hear me? Yes, Doktor. Any issue on your payment? Berapa claim dah jalan? Sekarang ni sedang progres untuk klaim ketiga. Claim ketiga payment? Payment progres kedua. Payment progress yang kedua dah jalan Okey. Yang lain? Alia? Alia Hani? Grup saya pun sama macam Jerome, tengah buat claim yang ketiga dan progress payment yang kedua. Claim ketiga dah jalan Dah jalan dah. Okay, and then payment dah sign. Okay, dah sign. And then proceed to payment number 2. Payment number 2 dah sign belum? Belum. Belum. Payment number 1 dah lah? Sudah. Dah Okay, at least for this week, your first payment dah ditandatangani oleh QS. Dan you boleh proceed kepada SO hantar ke saya. Hantar ke saya, nanti saya tu. Okay. Siapa grup mana yang tak selesai lagi payment? Certificate payment saya tak cakap claim. I'm talking about payment cert. Supposed to be, first payment cert supposed to be dah sign oleh QS. Before you sign mean you have to check 3 orang yang QS yang lain tu kena semak bawah dia baru yang QS yang sebenarnya prepare tu sign certificate ni. Maksudnya bawah tu ada dia punya note annotation. Set card bawah tu ada dia punya 3 orang. Seorang yang sign QS tu. So sama yang lain. So today I will discuss about when the project in progress, there is a VO need to be progress. Okay. VO, what is definition of VO? What is definition of the work? And what is the condition of contract referring to VO? So, okay everybody, boleh tak you buka condition of contract? Di mana, which clause, which is you may proceed the VO claim. Okay, QS, please check condition of contract of your project, which clause you may process the VO claim from the contractor. Imagine that this week, the contractor submitted the claim of VO. So there is a procedure for VO. Okay, I give you 5 minutes. Semak clause mana yang membenarkan QS membenarkan memproses VO yang dituntut oleh kontraktor. So nanti bila ada meeting kan, oh ni boleh, ni tak boleh. This one, okay. Okay, saya bagi you 3 minit 5 minit lama sangat. Okay, 3 minit. Masing-masing semak. So saya akan raise problem ini dalam kelas. Okay, dalam masa sebentar lagi lah. Okay. You may check your condition of contract. Clause mana yang membenarkan VO dan term VO. Saya akan bagi tahu. VO ni untuk projek ni. VO ni macam. So you kena bersedia lah Okay. Okay, boleh? Okay, Amy, Afza, Nurul Ika, Nurin, Nuwano Asila, Wong, Sien, okay. Azrin,
Okay. Okay, I hope you can check the condition of contract. So mean condition of contract which is pair di mana project you. So the long is called from the inception, from the facility, feasibility study, from the design, from the detail design information, BQ, until the tender, until the project has been awarded. So this one is a pre-contract. So this one, awarding LA could be a post-contract. So this design or this requirement need to have VO. So VO need to be progressed and need to be assessed by the consultant. So definition of VO mean as part of the work to make sure that fulfill of the contract. That's why VO memang diperlukan, that's part of the contract. Diperlukan dalam sesuatu projek based on employer requirement or contract requirement or work requirement. So maksudnya VO tu perlu need to be valued by the consultant because it's partly and compulsory to fulfill the contract. Kalau tak ada, dia tak akan sempurna lah projek itu kerana maybe because of the design before and maybe because of the condition of site. So that means correctly interpret that the VO need to be progressed on site. Diperlukan untuk memenuhi kontrak. Kalau tak ada, dia takkan memenuhi. Dia bukan because of the design, because of the requirement along the process of the construction. Itu dia. Ada yang kata, dulu tak ada macam design. Itu VO, tambah. Tapi kalau dah ada design tapi merupakan perubahan, dia akan jadi VO juga to suit the project. Contoh dulu dah ada aircon tapi aircon tu salah ataupun sebagainya. Memang dah ada but we need to change. So mean all the documentation, all the action should follow condition of contract. Okay. Saya nak tanya kepada Abza, clause mana yang membenarkan VO tu dibenarkan dalam kontrak? Abza. 203. 10. 24. Okay, cuba baca sekejap. Cuba buat satu kesimpulan dia. Tak payah baca lah. You rumuskan je. Kenapa condition of contract membenarkan VO itu diperlukan dalam sesuatu projek? Why the project need VO? Dia cerita apa clause tu? Clause 4? Kalau clause 24 ni dia cerita macam Okay. Expo tu, sekejap Okay. kena SO tu kena issue
VO tu melalui form of VO lah. Itu. Tapi VO tu tak contract pun. Maksudnya? Maksudnya SO yang isu VO tu, tapi dia tak buatkan kontrak punya arahan tu berhenti kat situ je. Okey. Kalau ikut kuasa-kuasa VO, siapa yang boleh keluarkan VO? Hamzah? Kuasa di situ. Kuasa VO ni. Dia Ya? daripada klien, lepas tu SO bagi arahan kan, arkitek. Oh, dalam kontrak ni siapa SO dia? Sorry. Dalam kuasa-kuasa condition of contract, kita tengok siapa yang membenarkan mengeluarkan VO tu. Sebab dalam kontrak, dia akan ada tu. Sebab itu kena baca lampiran kontrak yang belakang tu. Siapakah SO? So VO hanya boleh dikeluarkan oleh SO. Wakil SO tak boleh. Wakil SO tidak boleh mengeluarkan VO. Cuma dalam keadaan tertentu, SO ni tidak berada di site. So wakil SO akan mengeluarkan instruction bagi pihak SO. Itu jangan confuse. Sebab dia wakil SO dengan SO berbeza. Wakil SO yang diberikan kuasa, satu lagi wakil SO yang tidak diberikan kuasa untuk certain clause. Macam ada kes, arkitek diberikan kuasa untuk wakil SO. Dia ada kuasa, tapi tidak boleh meluluskan perubahan kerja, tapi boleh mengeluarkan perubahan kerja, tak boleh meluluskan. Itu ada kuasa-kuasa berbeza. Itu ada memang terminologi. Kuasa mengeluarkan instruction VO adalah SO, tapi diwakil kepada wakil SO. Itu panggil SO representative, wakil SO. Kalau SO kat situ adalah pengarah kerja raya, dia akan wakilkan kepada pengarah kerja raya Johor. Pengarah kerja raya akan mengeluarkan tu. So biasanya SO tu lah akan bersuarat. Okay. Dalam private, SO-nya biasanya arkitek. Dalam government, SO-nya adalah klien dia. Wakil klien akan jadi SO. Tapi tidak dalam semua keadaan. Nanti tengok kita punya condition. Sebab itu uniknya, kita kena faham kat mana. Kalau JKR, SO-nya adalah kerajaan negeri ataupun JKR negeri. JKR negeri diturunkan kepada JKR daerah. Ketua JKR, kejurutera daerah, itu adalah wakil SO. Wakil SO hanya boleh mengeluarkan instruction tetapi tidak boleh meluluskan. Soalan dia beza tu. Ada ayat di depan saja. Membenarkan, meluluskan. Jangan confuse. Nanti kalau ada exam kan. Siapakah yang boleh meluluskan? Jangan jawab wakil SO. Meluluskan adalah OSO. Mengeluarkan adalah wakil SO. Faham? Okey, Alia, faham? Ya, ayat tu kadang-kadang confuse kat situ menyebabkan interpretation clause-nya berbeza. Sebab tu untuk kita menjadi pentadbir, to be a good contract administrator, kita kena faham clause-clause yang ada dalam condition of contract. Sebab itu subjek ini diajar bila mana you dah lulus pentadbiran kontrak. Saya harap you dah lulus semula. So, kalau you lupa, jangan beranggap you dah lupa. Tak belajarlah. Lupa bukan berarti belajar. Okey. LA adalah letter of award. Bila LA dah keluar, dia insurans, bond pun dah setuju. Kalau tak setuju pakai bond, pakai retention. So along the project itu dan sebagai post contract. Post contract inilah ada wakil-wakil. Dia ada mesyuarat tapak site meeting, consultant meeting or technical meeting. Itu panggil supervision meeting. So ini dikatakan adanya prosedur untuk mengeluarkan VO. Adanya di siapa? Valuation. Valuation of variation. Atau dia panggil penilaian perubahan kerja. Ini dia panggil kuasa-kuasa. Dia ada GO, General Order. General Order nak arahan perbendaraan. Kalau kita terlibat dengan kerja-kerja kerajaan, tertaluk kepada GO, General Order. Kuasa-kuasa ini biasa dipegang oleh MOF,
Ministry of Finance. Walaupun kita JKR, kita akan tertaluk kepada kuasa kuara. Itu sebagai tata cara kontrak. Dan kita taruh kepada condition of contract. Kalau kita katakan PWD lah. Kalau kita gunakan PM ini private, so kita we are referring to the condition contract yang kita sebut itu dalam condition contract. Ada belakang tu siapakah SO. SO shall be nama dia. Ketua pengarah. Shall be state. Nanti you semak dalam condition contract itu ada depan tu dan belakang. Lampiran dia. Nampak Kita juga akan nampak dia punya lampiran-lampiran dia. Okay. Boleh? Low I tank. Okay, Amy. Kathleen. Boleh nampak Nanti you akan nampak you punya condition contract. Okay. You cuba semak condition contract depan tu. Siapa SO dan juga page yang belakang sekali. Siapakah SO? Lama ni you tak tengok kan. You tengok condition clause kan Cuba you tengok nanti. Siapakah SO? Cuba tengok. Haji Lali, dapat tak you punya? Siapakah yang belakang tu? Siapakah SO? Page yang belakang dalam condition contract ada lampiran dia tu. PA LED berapa, ni ada berapa, dia akan ada kat situ. Cuba tengok, ada masa, cuba tengok. Okey Sekejap saya nak tengok saya punya. Ada tak page belakang sekali? You tengok dia punya tu. Ni, yang last belakang sekali ni. Ni. Limit ni. Performance berapa? Okey. Insurans berapa? Amount access berapa? SOXO berapa? Amount access, date of tender, value of work, perform bond, certificate, cover. Okay, date of possession, tarikh berapa, date of completion, LED berapa. Dia akan nyatakan kalau ada addendum di sini.
So dalam sini dia akan nyatakan. So dalam depan dia akan nyatakan siapakah SO, tengok depan page yang depan sekali kat situ. Who is SO? Ni. SO. Siapakah SO? Ni. SO kat sini. Mesti ada tulis kat sini This one. The main superintendent officer shall be di sana. Okay. Okay. So any question? Ada lagi soalan? Kalau tak ada saya proceed. Procedure for VO. Procedure VO yang pertama dia mesti ada meeting. Meeting ni just satu tempat platform bukan tak semestinya tak ada meeting, tak ada VO meeting adalah just to make sure. Meeting mestilah semua konsultan ada ni adalah satu mesyuarat yang mana menguruskan satu management of project. First, you should have monthly meeting and technical meeting to progress the work, to control the work. Ni prosedur yang pertama. Kalau tak ada prosedur maksudnya tidak ada satu pengurusan. Okay. Contoh mesti ada pengerusi satu, mesti ada engineer, mesti ada arkitek, mesti ada klien, wakil klien. Ini contoh ini wakil klien. Ini so ada wakil-wakil klien. So it is attendant. Attendant mesti nyatakan di sini siapa arkitek. Ni QS. Ni siapa kontraktor. Ini QS. Ini mechanical. So maksudnya ada dia punya bukti kehadiran. Okay, sebab itu every meeting mesti ada dia punya kehadiran. Okay. Yang ini mesyuarat CMGD mesyuarat Certificate Making Good Defect. Sebab ada niat kat situ kan. So dia berkata supervision, site supervision. Site supervision adalah satu corrector untuk memastikan projek itu diselenggara dengan betul. Dan dia akan ada routine inspection monthly. Dia akan ada record and progress. Ini yang dinamakan progress report. Progress report dia akan ada. Any VO dia akan keluarkan oleh AI is for architect instruction. EI for engineer. A and E. Kalau engineer berkaitan dengan structural. Pecah dinding untuk aircon architect. Tetapi kalau untuk engineering, tukar aircon, engineer, mechanical engineer. So engineer lah So it's called so berapa, how many VO yang dikeluarkan mesti bergantung dengan, biasanya dia akan tanya QS lah. QS, yang ni ada tak dalam kontrak? Tak ada. Boleh tak proceed 100%? So calculate kan? So we have this one. So sometimes the meeting may need check the quality. Contoh aircon asalnya adalah 1.0 horsepower. Bilik itu besar. Haji Lali, you tahu tak beza bilik itu kecil besar based on BTU? 1 BTU, 9,000 BTU, 1 horsepower. Kalau bilik itu kecil macam bilik tidur kita 1 horsepower, tiba-tiba bilik itu besar, alamak besar. So potong dia asalnya design adalah 1.0, sebenarnya bilik itu besar, jadikanlah 2.0 horsepower. 2 horsepower berapa BTU? Lawan tank. You belajar services kan? Kathleen, Amy, belajar services. 1 horsepower berapa ribu? Lebih kurang 9,000 BTU 1 horsepower kan? Nak calculate kan berapa kepentingan, kekuatan, dia punya capacity, aircon. Nanti bila you calculate, sebab itu pentingnya kita belajar mechanical, electrical, ni design ni. So QS nak tahu kaitan keluasan bilik dengan capacity aircon. Contoh asal 1 horsepower, tukar 1.5. Oh, rupanya tak kuat, dia akan jadi 2 horsepower. Itu yang kata perubahan horsepower. 1 horsepower, 9,000 BTU sama dengan lebih kurang 1,500. Kalau 2 horsepower dia akan jadi 2,000 ringgit ataupun 2.5 horsepower. Jadi dia akan ada perubahan kepada price dan juga spek. Ini dikeluarkan oleh engineer EI because it's related with the engineering. Kalau perubahan toilet dari depan tukar ke belakang, tingkat tukar ni, tukar bumbung, itu adalah
architectural, dia akan kepada architect instruction. Yang ini dikeluarkan semasa dalam site meeting. Sebab itu bagi coordination. Dalam projek besar-besar dia akan ada wakil engineer, wakil arkitek yang ada kat site. Tapi kalau projek kecil-kecil sebagainya, biasanya dia akan ada every monthly ataupun bila ada urgent, arkitek atau engineer akan datang. Sebab dia kontraktor ada di tapak bina. Okay, any question? So that's why site visit should have a client and consultant. Sebab tu ada istilah consultation, perundingan. So maksudnya agree Dia tanyalah nanti berapa. Okay. That's why. What is the VO? VO is alteration and modification. Alter ni ubah, tambah. VO can be minus or plus. Kalau tukar aircon daripada 1 horsepower kepada 2 horsepower. 1 horsepower ke 2 horsepower. Itu alteration ke modification? Sam Yu Hong? Aircon tadi kan? Asal design 1 horsepower. Tiba-tiba tukar kepada 2 horsepower. Alteration or modification? Tak tahu Alter. Modify. Alteration perubahan. Modification pengubah suaian. Sama ada to the design, quality or quantity. So aircon dia akan pergi kepada design 1 horsepower kepada 2 horsepower adalah design. Buat design capacity kan. Dia belajar aircon kan. Nak pakai ceiling unit ke pakai wall mounted or ceiling mounted. Tahu tak beza Sam? Tahu tak beza wall mounted dengan ceiling mounted? Kalau ceiling mounted yang macam mana? Wall mounted yang macam mana? Samimi. Mana wall mounted, ceiling mounted? Nanti tengok kat mana spek dia. Quality. Aircon nak accent ke York itu adalah brand. Tapi kalau perubahan design, single horsepower kepada 2 horsepower dia akan melibatkan design. Quality. Daripada ceramic tile kepada homogeneous, heavy duty. Ni Nurin, quality. Quality akan menyebabkan perubahannya daripada floor biasa, floor screed kepada homogeneous tile. So itu maknanya perubahan quality. Quantity. Daripada 3 kepada 7 is called quantity. So it's called VO. Plus or minus. Okay, design. Work daripada bilik depan, bilik belakang. Bilik kecil teman-teman, berubah. Daripada bilik yang 4 segi kepada bilik besar sikit. Ni. Itu pun alteration and modification. Second one, based on the drawing. Ada drawing. Kadang-kadang tak ada drawing. Pakai dia punya, ni sama tak ada drawing. Mesti akan, at least dia will show the drawing. Okay, sebab apa drawing? Drawing akan menunjukkan dia punya keluasan, lantai, sebagainya. Biasanya drawing ni akan ditandakan. Contoh ni bilik ni kan, toilet ni kat sini. Tu kat sini. Tambah toilet baru sini. So dia akan buatkan dia punya cloud. Tahu cloud? Nur Atirah nak cakap apa? Macam nak bercakap dia. Atirah. Tak ada. Okay. Saya nampak macam nak bercakap. Okay. Okay, dapat Contract. Refer to the BQ. Sum BQ. Kalau project is not BQ, lump sum, tengok juga dalam dokumen. So, they call this one. So, banyak definition. Yang dia belajar dulu adalah apa dia VO, tambah, kurang. Tapi kenapa berubah? Kenapa bertambah? Sebab apa? Dalam project meeting nanti akan kata kenapa? Berapa? Di mana? Sebab apa? Itu dia. Okay. And the VO can be addition. Tadi tu kan? Sam, aircon dari 1 horsepower kepada 2 horsepower. Addition ke omission? Addition ke omission? Tak dengar? Biasa you rajin cakap, paling tak cakap. Cakap. Addition.
Mungkin suara rendah. Suara you rendah ya. Sejak dia balik suara rendah. Apa kau makan? Okay. Okay. Dia ada addition. You kena omit yang 1 horsepower. You kena add yang 1 horsepower. Itu dia bezanya. Jadi kadang-kadang melibatkan kedua-duanya. Itu bagian namanya substitute. Gantian. Buang 1 horsepower tambah 2 horsepower. Or can be a type of quality of material and good. Berbeza-beza Okay Any question? Okay. Ini contoh Ini satu contoh projek di mana pengurangan sanitary dan perubahan partition. Yang ini minus. Nampak tak? Kenapa minus? Dia kata yang ni omission. RM41,498. Ini agak kontrak Ini projek. Saya gunakan projek ni yang sebenar Ini projek ni pun tak habis lagi ni kan. Tengok. So, yang kedua tambahan additional ruang contoh plus 5232. And then pergi pada tambahan dinding panel kaca 72,000. And then working bay minus 25,000. Perubahan lagi AI ni ada AI 05, AI 04, AI, EI ni perubahan kelengkapan elektrik minus 22,000. Perubahan ni sistem penggunaan 1,000. Engineer punya instruction 1, 2, 3, 4. So dia akan jadi minus 93 plus 92. Dia akan akhirnya akan jadi minus. Ini yang dikatakan adjustment kepada. So berapa VO ni? Ada 11 item. Itu bahagian arahan perubahan kerja 1 to 11. Tajuknya adalah perubahan kerja. Okey? Dapat tak? Itu yang kata sebagai ni. Perubahan, modification, substitute, penggantian. Okay, anything? Any question? Sebab itu dipanggil sebagai satu arahan yang membenarkan perubahan. Discrepancy, perbezaan. Atau perubahan. Parlimen menggunakan tidak dibenarkan membeli barang daripada Rusia. Automatik lah semua barang-barang yang dia design Rusia kena pakai Malaysia. Any design, quality, quantity, as I said just now, as I mentioned, okay. Making good, pintu, dia patutnya ada lintel, kontrak itu tak pasang lintel. Itu pun kena bagi tahu, kena dia hack, pasang lintel. Kontraktor akan claim hacking untuk pasang lintel. So yang ini kita tak akan bayar sebab dalam drawing memang ada. Ika, menurut Ika, kita tak bayar walaupun dia adalah kerja-kerja perubahan, tapi perubahan ini kerana dia kontraktor tidak memenuhi keperluan design. Jadi kena semak nak tahu benda tu VO tak VO, adanya AI dengan EI. Barulah kategori sebagai VO. Nanti kalau ada isu nanti kan, perubahan ini dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan, tiada VO. Instruction ini okey. Contoh Nurin, you jaga projek banglo. Banglo Datuk Seri Datuk Seri A lah Okey, Datuk Seri siapa ni? Datuk. Mana Datuk? Kelas ni tak ada Datuk Okeylah, bagilah Datin lah Mana Datin? Datin Aliyah lah. Aliyah ni sama dengan Datin lah. Okey, Aliyah, Datin Aliyah dah berdatang. Nurin, ni tukar ni dapur, I tak nak dapur ceramic tile, I nak gunakan homogeneous tile. So Nurin, apa peringkat seterusnya untuk you jadikan dia VO? Datin Aliyah dah datang, dia pun balik. Esok dia datang lagi. Datin Aliyah ni hari-hari datang. So apa you nak buat? Kontraktor dia akan claim, oh ni saya akan claim, ni akan claim, ni akan claim. So you sebagai QS, apa you nak buat? Nurin, nasihatkan klien. Nurin? Kena datang tengok dulu boleh tak? Nak Sekarang ni Datin Aliyah sudah datang sebelah you. Ini you.
Dia dah suruh dia tukar tile. Tak nak yang ni. Ni tak cantik. Ni tak silau. Ini I nak shining. Nanti kalau ni panas, I nak masak tau. Nanti tang I luka-luka kalau tile tak rata. Datin tak masak tapi tiba-tiba dia kata nak masak. Kan? Macam mana tu? Nak buat macam mana? Tukar. Tukar. Tak boleh lah Kak. Mana boleh tukar. Jadi, kena dapatkan nasihat arkitek. Nak keluarkan arkitek instruction ataupun tidak. Dia bukan saja boleh tukar. Satu lagi, you kena tanya bajet. You sebagai QS tak boleh tukar. Tanya dulu arkitek, ni ada tak? Sebab bajet itu dikawal oleh QS. QS dah dipanggil sebagai cost control. You dengar kan? Pernah dengar kan? Lecturer you ajar kan? QS sebagai cost controller. Pegawai pengawal kos. Kalau tiap kali datang datin nak tukar, dia akan lebih daripada bajet yang dibenarkan. Your estimate dari tu PDA you, contoh PDA. Tapi kalau projek government, datin tak datang lah. Datin pengarah kesihatan negeri datang. Kalau datin tu biasa projek private datang. Tapi kalau Kementerian Kesihatan datang, datin doktor, saya nak tukar ni. Okey, boleh dapatkan nasihat, saya nak calculate dulu berapa kos dia. Kalau okey, saya akan nasihatkan arkitek. Dibenarkan kerana tidak melebihi 20% daripada harga kontrak asal. Jangan cuba entertain dia punya entertain punya WO. Kalau you tak kira lagi Nurin. Faham tak? Jangan tukar. Oh, saya tukarlah. Dia klien tak boleh sebab you pegawai QS, you control. Ni, andai kata projek you PDA nanti asalnya 1.5 juta, tiba-tiba jadi 2.5 juta. Ni Nurin lah tak pandai jaga kontrak saya ni. Lebih. You yang kena. Sedangkan arahan daripada dia. You tanya, Datin ada duit tak? Bagi instruction. Bila ada instruction, dia tak boleh nak deny bahawa instruction tu datang daripada klien yang disalurkan melalui wakil SO dan kepada SO. Dan ini akan dikeluarkan AI dan EI which is valid to proceed the VO. Faham Ada soalan tak? VO ni complicated nanti saya cerita macam mana berapa isu-isu di mana kes di tapak bina tidak ada EI, tak ada AI tapi kontraktor telah memasang. Dan akhirnya QS yang terpaksa menyelesaikan tiadanya arahan di tapak bina menyebabkan kerja ini tidak dinilaikan sebagai VO. Dan kontraktor bising, ni saya dah pasang ni. Ya betul tapi tidak ada instruction. Penilaian VO hanya boleh dibuat bila mana ada arahan bertulis. Okey. Itu namanya instruction. Nampak tak ni? Okey, ada soalan tak? Okey. Dia ke VO yang perlu diselesaikan. Dalam you ni. Banyak ini ada VO Okey, ada soalan bagi tahu hari ni. Tapi saya proceed. Okay, anything? Okay, saya akan proceed. Jadi kita tahu. So definition adalah menyebabkan kepada perubahannya VO akan ada perubahan pada kontrak naik ataupun turun. Dalam konteks projek ini akan berubah kepada minus 1.144. Faham berkurang kerana addition. VO1 adalah omission. VO2 addition. VO3 addition. VO4 omission. VO5 addition. VO6 omission. VO7 addition. VO8 omission. VO9 addition. 10 addition. 11 addition. So akhirnya addition 92, omission 93. So jadilah dia sebagai, ini termasuk ada, zaman tu ada GST, jadi kena GST. Dapat? Faham Nurin? Jangan suka-suka layan Datin datang. Kalau Datin datang, you ajak makan cendol tepi jalan. Okey.
Faham? Maksudnya kena faham. Itu namanya prosedur pengeluaran. Okay, jadi kena faham kat mana. Takut nanti you layan, tidak ada instruction, kontraktor pun balas balik, saya dah buat. You tak keluarkan instruction. Mestilah arahan secara bertulis. Whatever instruction verbally should be issued in written. Bertulis. Contoh datang engineer, ni sebenarnya ni kena lebihkan sikit 2 kaki ni semua owning dia punya, nak owning tak owning lepas tu. Okey tak apa. Okey, jadi bila sebab tu jadi kena nasihatkan berdasarkan pada mesyuarat kita di tapak bina berteriskan sekian-sekian, note dalam surat. WhatsApp tak boleh WhatsApp is not document. Jadi dengan ini kami mengesahkan bahawa tuan perlu mengeluarkan apa? WO, instruction. So akhirnya dia akan keluar instruction. Okey. Ada soalan? Okey, satu ini contoh instruction. Instruction ini dipanggil sebagai architect instruction. Contoh instruction Okey. Ini projek ni sedang berjalan Saya tak boleh share kat you. Okey ni architect instruction AI 01. Waktu architect ni nama ni college Kanga yang saya bagi contoh selalu kan. Isu 2017 tarikh. Kontrak yang ni tempoh kontrak ni. Okay. Lepas tu ni arkitek dia, ni kontraktor. So CCC ni akan diberikan kepada ni. So maksudnya apa? Ground floor, lot 8, new WC. In existing shower area to be omitted. Buang. Size and quantity of plywood working bay to be comply. Refer drawing this one. 2 unit plywood. Oh ni. Second floor, new water closet. Toilet to be omitted. Dalam drawing ada new tapi kena buang pula, omitted. Ini yang dalam drawing ada as new but we need to omit. Omit pula, dah lah baru, kena buang. Faham Nurin? Nurin ada soalan? Hari ni saya jadi Okay, Sam. Afza, okay sekarang saya bagi tu Afza. Ground floor. New water closet area to be omitted is. Hari tu tambah, buang lagi. Lepas tu size 15 unit. First floor, new, omitted lagi. Nampak tak ni? New, betul tak? Omitted. Dia buat, buang lagi. Omitted, new brick wall. Adjacent to toilet to be changed to gypsum. Ni dia. New brick wall, asal dalam drawing adalah new brick wall kan? Tetapi change to gypsum. Ini yang dipanggil replace. Constitution. Ni akan jadi harga akan mahal ke murah. Hamzah. Harga brick semeter persegi dengan harga gypsum semeter persegi. Mana yang lebih mahal? Dalam tak tahu. Okey, tak apa. Saya tak expect you boleh jawab. Tapi kena refer dalam tangan kita kan ada handphone online kan. At least dapatlah dia punya range. Dalam meeting you kena jawab on the spot. Dia tak ada soal. Sebab meeting ni hanya akan mendapatkan decision. Decision making. Kalau you tak boleh nak decide, you kena cakap okay ni range-nya dalam RM40 hingga RM50 tapi saya akan open balik sebelum arkitek keluarkan instruction yang ni. Tapi dah keluarkan okay. So akhirnya dia akan dikeluarkan di sini. Ini contoh arkitek instruction. Don't save. Okay. So akhirnya ini yang kita akan kira nanti ni. Rate lamsam RM1. Ni yang kontraktor claim. Jigsaw, new brick wall. Nampak tak kuantiti sama? Yang you belajar kuantiti hari tu, inilah yang akan kita sediakan ni. Plot 7 demolition. Ni. Yang ini
Kenapa jadi lamsam? Sebab dia tak kira secara detail. Jadi kita kena sediakan secara detail. Okey, ni nombor 4. 4 saya tunjuk satu. Ni architect instruction nombor 4. Ni. Okey. Ni architect instruction nombor 4. Tengok Kenapa nombor 4? AI 04. Ni sama jugalah. Tarikh dikeluarkan 2017. Ni tarikh kontrak. Okey, yang ni kan. Revise construction drawing for working bay to detail. Based on site meeting. Nampak tak ni? Ni dia. Dia ada site meeting. We are herewith confirm. Mesti ada keputusan yang bersama. Based on contract. Okay, dia akan dinyatakan di sini. Ini ada punya drawing-drawing yang ada. Okay, contoh. Okay. Okay, satu lagi. Okay, ni satu Ini, architect instruction nombor 2. Nombor 2. Tarikh ada sama, tarikh ni. Based on site meeting and drawing issue. Nampak ni tadi kata minute. Sekarang new detail pula. Ni drawing dia. Ni drawing dia. So, saya view. Date di sini. Ini drawing yang dilampirkan. Jadi, yang warna pink ni kan, ni tambahan toilet baru. Ni yang lama. L ni lama lama. Ni yang baru ni. Teng. Biasanya dia akan cloudkan ni. Okay, ni dia punya section dia ni. Ni section tandas ni lah. Okay, nampak Dari section. So nanti bila kita buat valuation VO, kita akan calculate lah. 4 meter apa ni? 4 meter ni. Ambil scale lah ni. 1150 kali dengan campur dengan 1 kali dengan ni. Dapat kuantiti biasa. Perasan tak you belajar kuantiti itu kan sebenarnya bila kerja VO pun sama je kuantiti dia. Dapatkan kuantiti lah kuantiti sama yang you kirakan untuk VO. Cuma tajuknya adalah tajuknya VO dokumen. Okey, beres buat soalan. Itu namanya valuation which are permitted. Okey. Okey. So mean valuation is any possible cost. Sebab itu bila kita nak meluluskan dia akan tanya QS. Okey tak QS ni? Biasanya dia akan menghormati QS lah. Sebab dia akan melibatkan kalau boleh janganlah 20%. Gitu. And then scope valuation. Having cost as schedule. Lepas tu change. Maybe akan menyebabkan. So changing of VO ni akan melibatkan EOT. Change notice mesti ada scope dia. So dia akan ada cost incurred. Perubahan cost. Changing of VO may involve cost, may not involve cost. Okay. Change order supposed to be from the client yang diwakil kepada SO. Jadi SO tadi lah. Wakil wakil SO. Dia macam tu kan. Okay. Okay, yang ni penting Yang ni masuk exam. Saya cakap terus terang. Ini jawapan exam. Yang pertama untuk government setakat hari ni lah. Kan tak tahu kalau esok bertumpah. Yang pertama mesti dapat kelulusan perubahan kerja. Procedure for VO. Second one, arahan perubahan kerja. APK. KPK, APK, PSK. Pelarasan harga kontrak. KAP. Kelulusan ni dapatkan bajet Dapat bajet baru okey. Lepas tu dapatkan arahan. Arahan tadi instruction lah. Kadang-kadang dia tak, kadang-kadang dia potong kan ni. Okeylah lulus. Bolehlah proceed. Itu lebih kurang. Biasanya QS akan ditanya berapa ni? Berapa QS? Berapa ni? Agak berapa ni? Kalau calculate ni parameter segini ni okey adalah dalam 40,000 60,000 kan. Okey, proceed lagi. Berapa persen?
Dia akan tanya, kalau ni berapa persen daripada kontrak? Okey. So, perluasan harga kontrak. Okey, ini perluasan. Maksudnya, KPK adalah kebenaran untuk involve. Either this omission or addition from SO. And then we got instruction. Instruction to the sign. Instruction kelulusan and then arahan perubahan kerja. Barulah kepada pelarasan harga kontrak. So ni akan harga pelarasan harga kontrak yang baru ni. Macam tadi kan harga kontrak. So projek yang ni harga kontrak asal this one. So dia akan ada adjustment untuk VO ni minus 19144. Itulah yang sebagai price adjustment to the contract. Nanti bila you buat, you tahulah. Sekarang you tak buat, you tak tahu mau buat apa, nak buat apa. So, KKS, any VO involved with the anticipated can be. Kenapa berkuat KKS ni? Apa dia KKS? Apa dia KKS? Wanor Asilah. Apa dia KKS? You buat taking off kan? Ada kat situ namanya. BQ dalam tender, dalam take out tu tulis atas tu KKS. Apa? Sila. Samimi? You there? We there? We need you there. Kiraan kuantiti semasa, Doktor. Sementara bang. Oh, sementara. Contohnya piling kan. Kat situ kan ada kat atas tajuk dia kan. Provisional quantity kan. Ingat tak lagi? Masihkah kau ingat we there? Masihkah kau ingat bila kau buat quantity kat atas tajuk ni? All provisional. Maksudnya quantity piling tu, how good you are, you tak boleh nak determine quantity piling. Selagi you tak ada piling record. Quantity sementara. Contoh dia kan, provisional. All, ni piling kan? Tulis belakang ni, all provisional. Jadi, piling kena kira semula lah. As per site. Sebab itu nak kira piling ni, dia kena ada piling record nanti. Piling record siapa yang jaga? Engineer. Engineer endorse. Engineer tak tidur kat site tu, buat piling test tu, waktu siap dah suat dia endorse, itulah yang you akan bayar. Without piling record, payahlah kan. Itu dia quantity sementara. Ataupun provisional quantity. Dia akan tulis all provisional ataupun provisional quantity. Sebab dia tu dia tak confident kan. Masa you buat, you tak confident ada ni. Jadi dia akan kat situ. Okay. You akan buat ni contoh Okay. Yang pertama, you kena sediakan satu tadi KPK, APK baru PHK. Ni. Dokumennya ada dalam, kalau you download semua ada dalam panduan kerja raya JKR. Okay. Haji Lali boleh Ni tengok ni kan. Okay. Contohlah. Ni kecil-kecil lah. Ni tengok kan. Procedure dia. Ni perlu dia kan. Contoh yang ni clause dulu 19. Sekarang berapa? Tengok kan. Ni clause-clause yang tengok apa? 24 ke 25 tu kan. Boleh tak? Kalau dia naik motor contoh kan. Dia pun telefon. Haji Lali, saya ingat ni kena pasang awning lah depan ni. Tambah lagi lah. You pun okay. Okay. You cakap. Bagi surat, nanti saya keluar minta SO keluarkan, nanti kita proceed lah VO. Gitu je lah. Sang klien dia datang di tepi jalan, tengok, kenapa ni tambah ni, okay. Nanti saya minta SO keluarkan surat ni. Oh, janganlah. Kalau kata janganlah, no VO proceed. Faham tak? Maksudnya dia tak nak incur cost. Pasal any VO will incur cost. Kata, tak payahlah, minta dia adjust je lah. Tukar cat pun daripada merah kepada biru. Tak ada colour pun. Okey lah kalau setakat cat. Tapi kalau nak tukar cat Nippon kepada cat apa? Yang cat mahal kat rumah you tu apa? Haji Lali? Kau cat kau mahal kat rumah kan? Apa? Cat yang Nippon kepada apa ni? Weatherboard yang dia lain lah. Saya pun tak tahu. Apa ni? Kadang rumah depan kedai cat kan? Bukan Okey. saya Cat orang lain yang cat So maksudnya dia mahal tau. Catnya tu maksudnya ada perubahan kos.
Kalau dia kata, oh bolehlah absorb cost. Tapi kalau any incurred cost, menurut Ika, you kena ada instruction macam tadi tu kan. Changing and whatever. Okay. Okay, Alia. Soalan seterusnya. So ini akan ada kelulusan perubahan kerja bilangan 1. Ni ni yang kita kira minus 43. Ini dia punya perubahan kerja sebab apa, tambahan berapa persen. Inilah 2.86 minus ni. Wakil dewan kuasa akan sign ni. Ini wakil. Yang ni SO dia. Jadi semua ahli jawatan kuasa akan sign jawatan kuasa. Yang ni dia punya detail. Waktu dia akan inilah detail ni. Ni summary. So, you akan dapat ni. Nampak tak ni? Ni namanya omission addition. Omission addition remark. Omit 21. Amount. Nampak wiring bay ni ada. Dia akan. And then you kena refer kat mana ni? Remark ni. Which BQ? Ni BQ nya clause ni. Rate. BQ rate ni. Rate ni adalah rate BQ ni. Sorry. Ni rate BQ. Berapa harga wiring bay? Partition. Berapa harga ni? Berapa harga fitting? 1,000. Ni dia. So 1,000 kali 14, 14,000. Ni harga. Rate ni adalah refer dengan BQ dia. Short BQ RW. Renovation work 16 ni. Kalau tak ada, you kena buat proratekan harga dia. 25 meter persegi, 150. Jadi, kalau 15 mm teak tebal, ni kan, kita tebal yang ada 25 dalam pasaran, 150. Sekarang you punya ada 15. 150 bagi 25, kali 12, 12 ni apa? Tebalan yang ni kan. You dapatlah harga RM72. Jadi kita punya rate adalah, ini you kena ambil daripada bill of rate, BO, bill of rate. Ataupun you kena bill up sendiri. Ataupun ambil BQ, ataupun harga supplier. Dapat Okay, nanti kontraktor kena sign di sini. Dalam borang. Beri kepada ni. Ini namanya pelarasan harga kontrak. PK kelulusan, APK ni semua. Dapatlah ni. So akan dapat ni. So dia akan ada harganya nombor 2, berubahnya kerana dah ada tambahan tadi tu. Total. Lama-lama dia akan jadi bertambah lah. Okay. So, anything? Okay. Kalau you punya instruction, saya dah nyatakan kat situ berapa persen. Mudah kerja you. So, semua kontrak, sila propose BO, ada 3 berapa persen saya bagi tu daripada harga kontrak tu. Harga tender, bila dia jadi award akan jadi harga kontrak. Jangan confuse. Asyik tanya saya, harga tender kenapa harga berbeza dengan estimate? Estimate, tuan-tuan QS semua, estimate adalah kita punya estimate sebelum tender. Bila dah tender, dia akan jadi as per tender. ATD, as tender detail abstract. Yang tadi tu ATD, as tender detail abstract. Sebab tu PDA, preliminary detail abstract. Bila dah tender dalam projek, jadi ATD, as tender. Bila as tender, dia akan jadi as contract. Jadi harga kontrak. Bila harga kontrak berubah, dia akan jadi harga WO. Tambah yang dah lulus baru boleh dimasukkan ke dalam revised contract sum. WO yang tak lulus tidak boleh dimasukkan. Dia ada annotation, diluluskan, tak diluluskan. Belum lulus. Proses tadi tu kan? Okey. Bila dah masuk ni, bila dah masuk ni kan, tuan-tuan kena masukkan dalam revised contract sum ni. Ubahnya. Ni.
harga tambahan potongan. Kalau tak ada tak apa. Contoh ini payment ke-14. VO4 dengan 5 dah lulus. Boleh masuk kat sini. Okay. Jenis bersih ni. Tambahan potongan. Dia akan tambah ni 19144 tadi tu. Kalau dah lulus kalau tak lulus jangan masuk sini. Yang ni ada detail dia. VO1, VO4, VO2, 2 dengan 3 kat mana? Kenapa tak ada? Sebab 2 dengan 3 belum lulus lagi. Yang 4. 1 dengan 4 dah lulus. Ni murah-murah dia luluskan lah. 2,000, 3,000. Yang ni 24,000 dengan 80,000. Oh lambat ni. Tapi bagusnya yang tu dia akan susun sini. So dia akan berubah sini. Ini yang namanya harga kontrak terlaras. Revised contract. Okay. So cara kita bayar banyak cara. Sama ada kita nak bayar masa final account atau kita bayar masa final to mate. Itu berbeza nanti harga dia. Jangan confuse Lulus je bayar, lulus je tak bayar. Tak boleh. Lulus VO adalah revised contract sum. Bukan untuk dibayar. Ingat semua ada isu ni. Lulus VO hanya untuk revised contract sum. Bukan untuk dibayar bersama-sama dengan payment. Okay, teruskan ni. Kalau katakan projek tu ada LAD, kena tolak immediate. LAD, kemudian saya cerita, nanti confuse pula. So dia akan ada ni, diperakukan. Okay. Ini detail Okay, ada soalan? Ramai tanya saya. Tanya saya. Kat mana value progress? Tanya saya. Average progress. Tanya saya berapa persen tu? Tanya saya berapa persen yang ada tak? Siapa nak tanya ni? Progress. Berapa persen progress tu kan? Okay. Kalau tak ada tak apa. Proceed. Okay, yang ni mungkin tak jelas Ni ianya perubahan kemasan dinding. Kemasan dinding. Ni omission addition 25,000. Kemasan lantai 6,430. Sistem perubahan sistem pengawal dingin 3,750. Omission. Yang ni yang projek mana? Jerlun. Projek yang sama tapi di tempat lain sama juga Forest Community juga. Jerlun. So ni ada punya water dispenser 500. Lepas tu perubahan pemasangan kelengkapan elektrik dalaman 106. Omit lagi. Ini kontraktor tak sukalah ni. Komunikasi ditambah sikit, akhirnya adanya omission 43,000. Ini akan jadi revised contract sum kepada yang ni. 114,1,084,70 sen. Harga projek terlaras akan tertolak dengan ni. Yang ada berjadi kan? Saya akan tolak di sini. Akan ditandatangani oleh ini soalan. Okey. Doktor nak tanya. Ya. Ada ke projek yang tak ada VO? Hebat mana pun VO tu kata VO ni adalah satu keperluan. How smart macam mana pun sebab kita tak tahu projek tu. VO ni adalah satu keperluan untuk suitkan design.
Jadi kalau projek tak ada VO, mungkin adalah projek tak ada VO. Yang saya pernah dengar ni memang kebanyakan memang adalah projek VO. Kecil ke besar itu tetap ada. Okay. Doktor, Yep. saya nak tanya tentang yang payment dan claim tu. Yeah. You kan ada state dekat e-learning tentang percentage tu. Lepas tu Yep. ada 5 kan. Tapi kalau saya punya completion period adalah 8 bulan, so saya pun buat 5 saja. Yes. Kalau macam tu tak ada delay oh. Lepas tu nanti tanpa lepas buat 5 claim tu kan ada delay. Oh tak apa, buat dulu. Nanti delay ni saya create nanti. Oh, so maksudnya saya punya bulan pun sama. Tak apa, Saya you follow. You follow dulu. Minggu depan baru saya nak bagi delay. Minggu depan semua saya bagi extension of time semua projek. You jangan suka-suka Minggu depan saya nak bagi pengajaran macam mana nak proses untuk EOT. Okay, so saya buat 5 saja. 5 claim dulu. dan 5 claim. 5 claim dulu. Claim jalan dulu Payment kemudian tak apa. Tapi hari ni saya harap your first payment dah sign lah. Siapa yang hari ni sign first payment tak sign lagi, lambat tu. Claim no problem. Claim jalan-jalan. Sebab claim ni salah pun dia akan jalan. Tak perlu betulkan. Yang you kena betulkan payment. Siapa yang hantar saya, sir, sorry, I salah claim. Saya pun diam je. Tak apalah. Claim ni tak perlu, tak ada reason apa-apa pun. Salah, tak apa, proceed. Because dia tak melibatkan apa. Yang penting adalah payment tu. Because payment tu akan menyebabkan final account nanti. Claim ni dia claim je. Minta. Kita tak tanya aja lali lah. Minta 100 dapat 100. Kita tanya kepada Eric. Ya, doktor. Yes. Yes. Minta RM100 dapat berapa you? 100 dapat 90%. 90%. Ish. 90% juga 90%. Kan gitulah. Some contractor tapi bergantung pada keadaan lah kan. Kalau masa you pergi tu projek tu dah diklaim minggu lepas, you datang hari ni mesti dah ada progress kan. Mestilah lebih daripada apa yang you claim tadi kan. Tapi kalau you datang hari ni no progress, contohnya masa you datang before Chinese New Year ataupun Deepavali. Normally, why contractor pushing for Deepavali and Chinese New Year? Because projek itu akan berhenti. Kebanyakan Chinese New Year cuti 2 minggu memang no progress kat site lah. You buat valuation pun tak bertambah. Tapi kalau projek itu tak ada event yang sana, biasanya dah bertambah lah. Dia claim 90%, dia akan bagi betul lah. Okay. Jawab soalan saya. VO, ada projek yang tak ada VO tu ada tak, dalam pengetahuan saya adalah, tapi memang kebanyakan ada VO. Okay. Minggu depan semua projek you akan ada delay. Saya nak ajar you macam mana ada urusan delay and extension of time. Kita beranggap projek you dah berjalan dah Dah berjalan, ada VO, ada payment. VO ni payment minggu depan. VO minggu depan. So minggu depan semua projek akan ada delay. Contoh nanti saya tunjukkan cara mengira delay. Bila on completion, baru kita delay, dia akan keluarkan LED calculation dia. Kontrak bagi kali BLR bagi 365 hari. So dah kat situ Okay. Semua projek akan ada extension of time. Projek you. How good you? Minggu depan saya akan bagi. Semua projek-projek yang di bawah 5 bulan kelewatan 13 hari. Tulis. 13 hari. 21 hari. 8 bulan 45 hari. 9 bulan 49 hari. 10 bulan 65 hari. Projek yang 11 bulan
75 hari. Ada tak projek yang lebih setahun? Tak projek lebih setahun? Yang ini jadikan sebagai minute meeting hari ni. Confirmkan. Based on our meeting today, we foreseen the delay, which is how many days, and then proceed for the extension of time. So, sila proses permohonan extension of time pihak kontraktor yang you kena jawab nanti. Nanti based on clause this one. Jadi, panggil seorang you, staff you yang sudah di-create surat daripada kontraktor. Kenapa lewat tu? Bagi reason Tahu tak reason? Kalau 40 hari ni, 2 hari hujan, renyai-renyai. 3 hari air pasang dalam surut pukul 5. Lepas tu? Doktor. Ya. Kalau 12 bulan ni. Saya tanya tadi kan 2 bulan kan? Itu saya tanya jawab. Angkat tangan. Tak nampak lah tangan you. Mana? Mana tangan? Tangan semula? Tak nampak? Saya pakai 2 screen. Oh, so you angkat 2 tangan saya terus nampak. Satu tangan tak nampak, 2 tangan nampak. Okey, Kathleen, boleh You punya 12 bulan 2 bulan, berapa tadi? 75 hari 11 bulan 75 dan 12 bulan 81. Oh, okay. 81. Thank you, doktor. Delay. Okay, thank you, doktor. Doktor, Ya, kalau saya 24 bulan, 12 bulan. 24 bulan, projek saya 24 bulan. Berapa hari EOT? Ini bukan EOT Kak, delay. 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 115. Okay. Ingat delay tau. Delay. Lepas tu, minta kontraktor tulis surat memohon lanjutan masa. Faham yang ni saya ajar you macam mana nak mula surat. Kena refer clause ni. Section this one menyatakan saya dapat 4 hari. Jadi saya katakan air pasang dalam surut 25, 14 hari. Ribut, senyai-renyai. Ya. Alia, kenapa Alia angkat tangan? Apa? Kalau 13 bulan? 13 bulan pakai yang 11 bulan tadi tu. Projek you je. Apa tadi? Berapa? 70 apa? Yang 12 tadi 81. You punya? I 13. Oh, tambah 5 hari lagi. Okay, siapa lagi? Doktor, kalau 14 bulan? Tambah 5 hari lagi. Okey. Tambah. Okay, ni delay Delay ni maksudnya dia dijangkakan tidak siap pada masa tu. Jadi delay. Automatic you akan keluarkan CNC Certificate Non-Completion tau. Payment tu jalan je. Jalan. Jadi delay ni mestilah pada payment yang sebelum last. Faham tak? Jadi payment yang ke berapa tadi? 4 4 ke 5 tadi kan. You create lah macam mana. Dia kan ada LED, delay. Jadi payment siapa yang buat payment 4 dengan 5, automatic dalam tu ada LED. Jelali bila payment nombor apa? Apa dia doktor? You buat payment nombor berapa? Payment nombor 3. Dia lagi? 3 je. 3 je. Okay. Siapa yang buat 4 dengan 5, automatic dia akan ada LED. Azrin? Doktor. Ya. Maksudnya surat tu keluar lepas payment yang ketiga lah kan? Yes, exactly. Correct. You kena cari tarikh tu. Tahu tak tarikhnya? Kronologi tu kena betul. Saya nak tengok claim tu bulan berapa. Sebab itu you kena buat satu master frame nanti. Tarikh kronologi ni bila. Ni bila. Sebab you mohon extension of time nanti. Kontraktor akan mohon extension of time. Dia akan ada kronologi ni. Delay surat ni berapa hari bulan. CNC keluar berapa hari bulan. Ni keluar hari bulan. Yang ni you kena karang. Okay. Ni dah pack sikit lah ni dia punya ni.
Doktor, saya ada Yep. satu soalan. Yep. Siapakah yang akan tentukan ada LED itu? You lah QS. Baik. Tanya saya pula. Saya SO tau. Saya akan tanya balik. Sam, berapa LED projek you, Sam? Kena lah you, Sam. 1,200 satu hari. Macam mana you kira? Tak tahu. Apa asas you kira LED you? Tak ada experience, so ngap je. Mana boleh bang. So kena ingat betul lah. LED berapa kira? Berapa LED kira? Okay, masing-masing kira LED. Macam nak kira LED? Doktor? Contract sum divide completion period. Contract sum divide completion period. Macam salah je. Salah ke? Doktor yang guna BLR tu ke? Yes. BLR over 365. Apa? Kontrak ke kali apa tu? Cari formula dia. BLR bahagi 365 hari. Lepas tu darab dengan contract sum. Bahagi 100%. Ada formula dia kan? Ya. Okay. Dapat? Lain? LED ada ya? LED ada calculation tu. Sebab dalam condition contract tu ada, Sam. Kena kira tu. Doktor? Untuk claim 2, yang last amount dia kita refer pada payment 1 kan. Sebab payment 1 adalah confirmation between contractor and the QS. You nak refer, okay, betul. You nak refer contractor claim ke nak tengok certificate yang diisukan oleh QS? First payment. Sorry, apa soalan dia? Sorry, Doktor. You tanya saya soalan tadi kan? Sekarang saya nak buat claim 2. Saya nak refer last amount terdahulu. Saya kena refer payment 1 kan? Sebab dia sudah confirm. Okay. Yep. Okay. Sebab itu nak buat claim nombor 2, kena payment 1 dia dah dapat. Ya, betul. Tapi kalau tak dapat pun tak apa, dia expected kan. Nanti claim tak ada masalah lah, salah pun tak apa. Yang penting your payment tu kena betul. So claim 1 dia sudah jadi tak guna lah selepas payment 1 keluar. Tak gunalah. Dia claim. Betul lah. Dia claim baru claim. Claim ni just intention untuk claim. Jadi bila sampai payment kedua ni, dia claim untuk payment kedua mesti refer yang dah certify payment yang 1. Okay. Sama juga yang claim ketiga. Tapi kalau claim ketiga, dia tak dapat lagi payment kedua kan? Dia dah claim pun dan no problem. Dia claim. Tapi untuk proceed payment number 3, you need to wait until payment number 2 certify. Ya, betul. Okay, anything? Okay, one more question is, untuk task 3 tender document, kita perlu siapkan BQ atau BQ yang kosong saja? You ambil dia punya summary je. Lepas tu, yang condition contract kena isi. Tahu tak condition contract tu? Condition contract ni ada yang bahagian depan dengan belakang tu. Lepas tu ada form of tender, kena sign. Lepas tu, sampai summary kepada untuk buat payment tu lah. Tak ada masalah. Tapi yang detail-detail tu tak payah. Macam kan ada detail kan, tingkat berapa tu tak payah. I think no need lah. Nanti banyak sangat, tebal sangat nanti.
Ya. Maksudnya BQ summary je, tak payah the every bill. You soft copy banyak kan? Berapa line ada? So, copy apa? Kan you punya ni. Berapa banyak BQ tu? Berapa line? Alia? Kita orang belum PDF kan lagi tapi adalah BQ tu. Ya, berapa line? Kalau print kan jadi sedikit kan, payment kan berapa line? 100. Tak. Kan, berapa line? Tak apa. Sebab you hantar kan soft copy kan? Tak apalah. Banyak line pun tak apa. Tapi dalam tanda dokumen kena ada BQ full lah. Ke summary je? Saya tengok banyak tak you punya? Sebab tu saya nak tengok you punya BQ ni tebal mana? Kalau lebih macam 400-500 page. Oh yo, sebab saya kata janganlah sampai ratus-ratus. Logik je lah. Kita buat exercise ni, simulasi kan. Okay. So summary je doktor. Buat summary pun tak apa. Summary price lah. Pun boleh. Tapi saya nak nampakkan link tu. Yang penting you tahu kan link kat mana kan. Link kan dia. Summary item tau. Bukan summary yang summary payment. Tahu summary item? Summary item macam by substructure. Substructure, ada foundation. Ada gitu. Jadi jangan pula you cakap superstructure satu je. Superstructure kan banyak kan. Column, window, wall, itu dah. Item dah. Okey lah tu. So You mana kita play je kan? BQ kita boleh guna journal summary punya format lah. Boleh lah. Okay. Yes lah. Lagi satu kita perlu sediakan drawing. Apa drawing? Drawing bangunan. Kalau ada. Sebab saya nak gunakan untuk you buat BO nanti. Okay. Saya akan tanya, mana BO? Drawing? Ketangan juga itu site progress kita perlu ambil gambar lah. Itu gambar kita boleh. You ambil mana-mana lah. Okay. Google je. Saya nak tahu. Sebenarnya saya nak tahu macam mana your progress. Kerana your progress payment pertama takkan mumbung dah siap kan? Pandai tak saya? Betul. Saya pandai kan? Nanti saja siap. Saya tengok your progress 30%. Mumbung dah siap. Alamak, tak pandai sungguh ni. Kan? Kalau macam claim tree, kita buat 1 bulan punya macam weather condition dengan financial statement 1 bulan punya cash out semua itu kan. Memanglah. Dia ada financial, ada weather. Weather tu yang bulat-bulat tu. Bulat-bulat lebih kurang lah. Macam mana plate lah. Macam mana kan. Boleh saya tulis macam satu table, dia ada berapa hari hujan, berapa hari sunny macam tu kan. Pakai standard lah. Biasa orang pakai bulat. Nak tahu pukul berapa hujan, pukul berapa hujan. And then you know. Berapa hari dia boleh mohon untuk EOT based on weather. Tahu weather? Kalau, okay contoh okay satu. Kalau hujan pukul 2 hingga pukul 5 dapat setengah hari tak? 3, tak tepat. 1 hari nak tengok berapa jam. Kalau hujan pukul 10, lepas tu pukul 12 berhenti. Dia masih dikira sehari. Kerja. Boleh pasal petang tak hujan. Tapi kalau hujan tengah hari ni, yang ini nanti bila you minta extension time, nanti bila you kerja lah. Sebenarnya weather tu tak berapa percaya sangat. Jadi you kena lampirkan attach dengan weather daripada apa tu? MET, meteorologi. You kena ambil lah dia punya data. Contoh kat Tembeluh projek you kan, you ambil data Kuala Selangor. Salah lah tu. Okay. Financial statement kita buat macam accounting punya ledger atau biasa saja. Financial statement ni nak tahu berapa bayar dah bayar. Dah bayar berapa baki. Dia masuk duit berapa, kita potong-potong semua tu kena tulis. Berapa dah bayar, berapa tak bayar lagi, berapa subcon, berapa bayar gitu. You belajar accounting dulu kan? Betul. Kalau nak buat macam itu pun boleh juga. Tapi itu bukan finance statement untuk projek. Itu finance statement untuk akaun syarikat. You belajar itu. Yang ini finance statement untuk projek. Jadi projek inilah. Kontrak berapa, PO dah berapa kalau ada. Ni payment dah bayar berapa. Payment 1, 2, 3. So kita tahulah. Contoh Okey. Contoh saya tanya. Siapa nak tanya ni? Kejap. Saya tanya Arif. Arif,
Okay. Dalam payment ketiga, berapa persen dah bayar payment? Payment ketiga. Ha. Payment 1 dengan 2, 30% kan? Saya tanya amount duit. Dalam Dah bayar. 40%. 2%. Dah bayar. Ah. Berapa amount dia? Amount saya, Dalam tu, berapa amount M&E? amount M&E. Masih pecahan detail kan? Saya check dah. Itu namanya statement. Dalam meeting dia akan tanya detail macam ni tau. Okey, dalam projek ni berapa persen M&E? So M&E berapa persen daripada yang dah siap ni? Yang lain kira nak buat finance statement macam itulah. Finance statement lah payment yang dah bayar, payment yang belum, progress berapa persen, M&E berapa, dia elemental tau dapatnya. Bagusnya dia boleh copy jugalah. Bagus tu copy daripada summary payment tu dapatkan berapa persen tu. Dia akan sedetail tu. Itu nama financial statement. Finance statement contohnya probability sum berapa. Probability sum ada berapa nak pakai. Oh, boleh pakai lah ni semuanya. Itulah lebih kurang itulah. Some finance statement is very useful bila kita nak buat VO. Bila nak buat any contingency. Contingency tak pakai lagi kan? Betul tak? Aliyah, you punya projek contingency berapa ribu? Hanan, Hanisah, Hilal, Izan, Imran, Intan, Iza, Jenny. Semua jawab sendiri Jerome, Lam, Lau, Lili Nuraini, berapa? Amy, Ko Amy, berapa dapat? Okay, masing-masing semak projek masing-masing Kalau you duduk diam je, you tak boleh nak manipulate ni. Dave, dapat tak Dave? You punya berapa persen? Saya tengah cari sekejap data. You duduk macam director lah Dave. Banyak kau punya consultant ramai. Buat kerja baik. Ada sekejap lagi ada meeting. Uish, hebatnya. Ada meeting Kau apa nak habis kita meeting ni? Kau ada meeting lain ke? Memang taraf tu ada lah. Tapi dah cantik kan? Okay. Sekretari tak ada buat air Dia cuti di Deepavali lagi. Oh, bagus. Buat cuti lah. Buat kerja lagi lah. Pas kerja. Tak ada kira lama. Ini ada isu lagi tak? Nak cerita sini? Ziad,
Wan Nur Asila Wong, Wong Xian, Wong Huilin, Yang Liyuan, Iza. Doktor, Ya. itu drawing kalau kita tak ada dan kita pergi cari ya. Macam mana? Itu drawing lah untuk BQ punya. Ah, Yang related project kita punya. Kalau tak ada drawing dan macam mana? macam mana? Tak ada drawing. Ah. Kena buat lah. Okay. And then itu claim itu claim punya percentage itu cumulative ya kan? Yes. Okay, thank you doktor. Okay. Lain? Doktor, Ya. nak tanya pasal claim. Dia kalau claim number 2, dia tak claim, kontraktor tak claim material on site, jadinya IPC tu perlu harga material on site ataupun ikut claim tu. Material on-site Dia tak claim material on-site. Masa you buat valuation ada tak material on-site? Adalah. Adalah, banyak kan? Bayarlah. Okay. Kecuali dia tak nak. Okay. Kecuali dia tak nak, tak ada kesan. Doktor, untuk work program itu kita sediakan bar chart lah atau macam mana? Macam timeline dia. Sorry? Work program. Aha. Untuk kita next week progress report untuk presentation. Okay. Itu work program kita sediakan macam bar chart punya timeline atau? Bolehlah, baca. Okay. Ambil yang simple je. Tapi kalau bajet besar-besar, you kena pakai Primavera, Microsoft Project gitulah. So, dia akan ada kaitan sebenarnya. Nanti you masa fort je akan ada projek PED kan, nanti belajarlah. Tapi yang ni maksudnya you kena baca, sebab itu masa projek procurement ni kan, procurement subjek process practice yang prosedur ni, you kena baca serentak dengan condition of contract. Nak lulus BO kena tengok clause mana. Tengok dulu you belajar clause-clause je kan sekarang ni berapa ni? Lulus tak ada ya. Kenapa BO tu mohon? Berapa reason dia dengan projek itu? Lain isu? Raden ni? Senyap ke Raden? Dia buat balik ke Raden? Raden? Raden kat mana, Langkawi ke? Di rumah ke? Di Maldives ke? Gunung Kinabalu ke? Medan? Senyap je ni. Tak main. Ya? Tanya itu, kalau bagi itu general sum, Itu amount due to main contractor adalah itu percentage yang contractor terima. Macam mana? Itu yang bawah sekali itu amount due to main contractor adalah percentage yang mereka claim, dan itu total item A, B, C adalah itu progress lah. Yes, betul. Oh, okay, thank you doktor. Ya. Yang total last sekali.
Next. Next soalan. Aliyah. Ada Datin Aliyah? Aliyah? Okay. Okay, ada okay. Aliyah, projek apa Aliyah? Yang mana satu doktor? Projek you lah. Air rumah Samidi. Oh, semidi. Berapa unit? Satu unit? 60. 60 unit? Ui, okay. Din Zaulun. Yes, doktor. Okay. You buat payment berapa Din? 2. Okay, 2 je Okay. Mana Radin ni? Radin projek apa 5 bulan lah. Ada extension of time Ada delay Dia apa ni? Radin. Siapa tu kumpulan dengan Radin ni? Radin tak ada ni. Dia ada. Lepas tu dia hilang ke mana? Dia main jet ski. Yeah. Dia hidup kain pun letak atas katil, dia main jet ski. Ataupun dia main apa yang terjun-terjun kat gunung apa Aliyah? Kat Kuala Selangor yang terjun. Tu apa? Apa namanya? G jumping. Jumping Oh. Doktor Ataupun, nak tanya. kalau Progress report tu kan. Kan saya punya project is 60 minggu. Okay, 60 minggu. Tapi kan payment tu like 5 payment je. Kan? So inilah. payment tu kena adjust macam sampai habis 60 minggu tu or awal kan? Okay, 60 minggu 60 minggu berapa bulan? 13. 3 bulan. Oh. Okay. Ikut yang tarikh tu. Tapi ada delay tadi kan? Tak apa pakai yang itulah. Tapi payment nanti akhirnya dia tak pakai sebulan sekali kan? So maksudnya kena adjust ikut progress kan? Progress tu nanti. Okay. You adjust progress kan? Sebab akhirnya tak akan buat payment sebulan sekali. Kalau projek biasa, sebulan sekali. Tadi yang saya cerita tadi kan delay tu, itu delay bukan, sebab tu kontraktor akan apply extension of time. Dia akan bagi reason dia. Dan you kena luluskan proses, propose, approval tu based on clause berapa, reason berapa, dengan reason dia lah. Reasoning. Senang aja, you minta soft copy daripada kontraktor, orang yang claim application untuk AOT tu, you buat surat you. Surat tu surat daripada you lah, QS. Surat QS kepada SO bukan kepada kontraktor. Aini Firzana. Tan Jiayan. Saya harap persoalan post kontrak boleh selesaikan hari ini. Doktor. Yep. Macam kalau claim 2 dengan claim 3, dia boleh macam 2 bulan sekali claim. Sebab boleh kan? Boleh. Perlu setiap bulan lah. Tak semestinya setiap bulan. Biasanya kalau projek besar tak bulan lah. Tapi yang ini kan kita simulatekan dia kan. Okay. At least saya nak setiap orang buat satu payment tau. Dan satu payment dan satu claim.
Claim tak apa, you buat je as long berapa. Tapi saya nak you handle exactly payment tu. Sebab payment you, siapa yang buat payment 1 sedang lah. Sebab itu siapa buat payment 1, dia kena buat payment nombor 5. Siapa yang jaga payment nombor 5, minggu depan saya akan bagi instruction yang baru. You buat tak? Yep. Macam kita 6 bulan ada 21 delay kan, 21 hari delay. Yep, So kita masih saja 5 payment kan selepas delay. Tak ada payment delay. Okay, good. Payment yang last tu you delaykan lagi. Oh, kelima yang delay lah. Yang tu. Delaykan lagi lah. Maksudnya payment kelima tu dah masuk dalam tempoh delay tu lah. Oh, payment keempat masih dalam completion period bersama completion period. Kelima tu. Di 5 tu dah masuk. Sebab 5 tu dah masuk LED kan. Kalau you nak tarik 4 tu dah LED dah masuk dalam tempoh delay pun no problem. Lain orang, lain projek tak sama Sebab itu bila you tanya saya tu, you kena brief saya sikit lah apa masalah dia. You copy projek apa ni, you buat standard lah. Lepas tu soalan saya akan tanya bawah dia. Yang pertama, nama you, firm apa, projek apa, lepas tu isunya apa. You copy kat sini. Lepas tu, after I answer your question or discussion, you kena post back kat group you. Biar group you tahu. Jangan you tinggal-tinggal je, kesian dia. Mana ni? Nanti you tinggalkan dia, kesian dia. You dah sampai ke Melaka, dia duduk kat rumah je. Mana ni dia? Saira? Okay, Saira? Doktor. Okay. Okay. You buat payment berapa? Payment 2. Okay. Claim apa you buat? 1. Okay. Doktor. Yep. So maksudnya next week kan progress report untuk claim number 3. Lepas tu kalau project tu complete on patutnya complete on payment 3 tu, lepas tu baru dia CNC kan. So maksudnya time payment 3 tu kena delay. Dah delay kan? Saya tambah tadi kan dah kan? Okay, tak apa, dah faham. Sorry dah. Tapi you kena rekodkan tu tau. Projek you tak sama dengan orang lain. You takkan sama. Okay. Nanti you kena buat satu kronologi tau. Ni payment 1 bila keluar, payment 2 keluar apa, clear ni berapa. CNC keluar bila. LED keluar bila. LED start bila. Lepas tu you punya delay berapa. So minggu depan kita akan proses you punya apa tu. Untuk EOT tu. Sekarang ni minggu ni untuk payment yang keempat, payment keempat automatic ada yang dah ada delay kan. Jadi siapa buat payment 4, LED dah jalan kan. Dan pada masa projek itu jalan, kontraktor memohon EOT. Lepas tu projek itu unik lah. Bila sampai kepada prosedur kan, kadang-kadang kita tak dapat projek tu sebenarnya seperti mana yang ditekan.
Siapa dalam bersukaria itu? Tan Won Sen. Assalamualaikum, masuk. Tak adalah. Baik, alhamdulillah. Okey.